Video kali ini membincangkan sindiran pedas yang dilemparkan oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi terhadap Perikatan Nasional dan juru kempen mereka Isham Jalil selepas kekalahan teruk PN dalam pilihan raya kecil Dun Mahkota di Johor. Kekalahan ini menjadi tamparan hebat kepada PN, terutamanya setelah pelbagai usaha kempen yang dijalankan. Melalui hantaran di Facebook, Fuad mencadangkan agar PN menghantar Isham ke sekolah politik di China untuk belajar selepas naratif kempen yang dibawa oleh Isham gagal menarik sokongan pengundi. Dalam PRK Mahkota, calon Barisan Nasional Syed Husin Syed Abdullah berjaya meraih 27,995 undi berbanding calon PN Muhammad Haizan Jafar yang hanya mendapat 7,347 undi. Ini bukan sahaja menunjukkan kemenangan BN tetapi juga jurang yang besar antara undi yang diterima oleh kedua-dua calon memperlihatkan betapa lemahnya sokongan terhadap PN di kawasan tersebut. Kekalahan ini turut mencerminkan ketidakberkesanan kempen yang dijalankan oleh PN, terutama naratif anti-DAP dan anti-komunis yang cuba dimainkan oleh Isham Jalil, yang akhirnya gagal memikat hati pengundi di mahkota. Fuad Zarkashi secara sinis mengkritik Isham yang menuduh BN cuba membawa masuk ideologi komunis selepas lawatan ke China baru-baru ini. Menurut Fuad, Isham seakan-akan terlupa bahwa UMNO dan BN pernah memimpin perjuangan menentang Parti Komunis Malaya PKM pada masa lalu. Bahkan, bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak adalah tokoh yang memulakan hubungan diplomatik dengan China, satu langkah strategik yang mengukuhkan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa. Kenyataan ini membawa satu persoalan. Adakah tuduhan Isham sebenarnya berlandaskan fakta atau hanya sekadar strategi politik untuk menyemarakkan sentimen anti-komunis? Kekalahan PN di mahkota membangkitkan persoalan tentang sejauh mana relevansi naratif yang mereka bawa dalam memenangi sokongan rakyat. Naratif yang dibawa oleh Isham Jalil dan PN yang berfokus kepada sentimen perkauman dan ideologi anti-komunis dilihat sudah tidak lagi memadai. Pengundi di Malaysia kini semakin matang dan berpendidikan serta cenderung menilai isu berdasarkan fakta dan keperluan sebenar. Oleh itu, kegagalan untuk memahami aspirasi rakyat mungkin menjadi salah satu faktor besar mengapa PN gagal di mahkota. Fuad turut menyentuh tentang pentingnya moraliti dalam politik, membandingkan bersatu dengan pendekatan cakap bohong first dan spin first. Sindiran ini jelas mencerminkan ketidakpercayaan terhadap naratif yang dibawa oleh PN dan mencerangkan bahwa parti tersebut mungkin perlu menyemak semula pendekatan mereka. Jika PN terus bermain dengan naratif seperti ini, adakah mereka akan terus ditolak oleh pengundi di kawasan-kawasan lain juga? Adakah tuduhan Isham Jalil bahwa BN cuba membawa ideologi komunis dari China satu tindakan putus asa? Tuduhan ini kelihatan tidak berasas, memandangkan sejarah UMNO dan BN yang jelas dalam menentang komunisme. Adakah ini sekadar cubaan terakhir untuk menanam ketakutan di kalangan pengundi? Mungkinkah ini menunjukkan PN semakin terdesak mencari isu yang boleh menggoncang keyakinan pengundi terhadap BN? Mengapa naratif anti-DAP dan anti-komunis PN gagal menarik sokongan pengundi? Dalam beberapa PRK, naratif ini sering digunakan tetapi gagal menarik undi. Apakah sebab di sebalik kegagalan ini? Adakah pengundi semakin bijak dan tidak lagi mudah terpengaruh dengan isu-isu lama yang dimainkan untuk menimbulkan sentimen negatif? Atau adakah isu-isu ini tidak lagi relevan dalam konteks politik semasa? Patutkah PN menukar strategi kempen mereka? Dengan kegagalan naratif yang dibawa, adakah PN perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih positif atau lebih menyentuh isu-isu rakyat seperti kos sara hidup, pembangunan, dan ekonomi? Atau adakah PN masih yakin bahwa sentimen perkauman dan ideologi akan terus relevan dalam menggerakkan sokongan pengundi? Jadi apakah pengajaran yang boleh diambil dari kekalahan ini? Kekalahan ini bukan saja memberi tamparan kepada PN, tapi juga menuntut BN untuk terus berhati-hati.
walaupun BN menang, adakah ini menunjukkan kelemahan atau kekuatan sebenar mereka? Atau adakah kemenangan ini hanya sekadar mencerminkan kelemahan pihak lawan yang gagal menarik sokongan? Apakah kesan jangka panjang kekalahan ini kepada PN? Kekalahan teruk di mahkota mungkin menjadi isyarat bahwa PN perlu melakukan pembaharuan besar-besaran dalam strategi politik mereka. Adakah PN bersedia untuk menghadapi realiti ini dan melakukan perubahan yang diperlukan, atau adakah mereka akan terus bergantung kepada naratif usang yang mungkin tidak lagi berkesan? Penulisan ini menonjolkan permainan politik yang semakin agresif di mana sindiran pedas dan naratif negatif dijadikan alat untuk mempengaruhi pengundi. Namun semakin jelas bahwa pendekatan ini mungkin sudah tidak lagi relevan dalam politik Malaysia yang sedang menuju kematangan. Pengundi hari ini lebih berminat dengan isu-isu yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka, seperti kestabilan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang pekerjaan. Adakah PN, BN, dan parti-parti politik yang lain sudah bersedia untuk meninggalkan politik sentimen dan fokus kepada isu-isu rakyat? Atau adakah kita akan terus melihat permainan politik yang berlandaskan sentimen negatif dan naratif kontroversial? Ini adalah persoalan besar yang perlu dijawab oleh ahli politik Malaysia jika mereka mahu terus relevan di mata pengundi. Apakah pendapat Anda? Sila utarakan di ruangan komen di bawah. Sekian dan terima kasih.